Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria yang telah memberikan kami peluang untuk menjayakan video pembelajaran ini. Pada hari ini, kita akan belajar tentang teks Suratul Salatin, iaitu sejarah Melayu. Okey, mari kita lihat siapakah ahli-ahli yang terlibat dalam menjayakan video pembelajaran ini. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Zulkifli bin Muhammad. Yang kedua ialah Muhammad Afiq Syah bin Afendi. Yang ketiga ialah Nurul Emma Eliana binti Razali. Yang keempat ialah Nur Atika Ayuni binti Abdullah. Dan yang kelima ialah Nur Emi Nazira binti Mazali. Oleh itu, mari kita lihat video pembelajaran kami. Sinopsis Suratul Salatin. Suratul Salatin mengandungi 15 bab. Dalam bab permulaan iaitu bab 1 dan bab 2, ia mengenal sejarah asal-usul raja-raja Melayu yang dikatakan berasal daripada Iskandar Zulkarnain dicampur dengan puteri Syahrul Bariyah dari benua Hindi dan puteri Mahtabul Bahri yang berasal dari negeri Dika, sebuah negeri di dalam laut. Sejarah kerajaan Melaka dibincangkan secara panjang lebar melalui bab keempat hingga bab ke-14. Ianya bermula di zaman Raja Iskandar Shah hinggalah ke zaman Sultan Mahmud Shah, Raja Melaka yang terakhir. Raja-raja Melaka termasuklah Raja Tengah dan Raja Kecil Besar yang telah memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan yang berikutnya iaitu Sultan Abu Syahid, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan raja yang terakhir iaitu Sultan Mahmud Shah. Dalam bab ke-15, sejarah Melayu membincangkan tentang kerajaan Melayu di Johor, terutamanya di zaman Sultan Alauddin Shah, Sultan Muzaffar, Sultan Abdul Jalil, Sultan Abdul Jalal, Abdul Jalil hingga ke zaman Sultan Alauddin Riwayat Shah. Oleh itu, watak dan pewatakan dalam teks Suratul Salatin mempunyai 3 golongan. Yang pertama, golongan pemerintah, golongan pembesar dan golongan diperintah. Golongan pemerintah. Raja Iskandar Zulkarnain merupakan anak kepada Raja Darab. Baginda berketurunan Rom. Baginda pernah memerintah negeri bernama Makedonia. Baginda merupakan seorang pahlawan yang berani dan masyhur. Seorang raja yang adil, bertimbang rasa dan berani. Raja Suran merupakan putera kepada Tersi Berderas dan puteri Raja Sulan. Baginda seorang raja yang sangat masyhur dan agung. Baginda memerintah negeri Amdan. Baginda juga seorang raja yang gagah perkasa dan sangat berani, di mana beliau telah berjaya menawan negeri Gangga Negara. Baginda mempunyai sifat istimewa kerana telah dikurniakan sifat supernatural, di mana beliau boleh hidup di darat, bawah laut dan berkahwin dengan puteri Mahtabul Bahri dan telah dikurniakan 3 anak, iaitu Nila Utama, Nila Pahlawan dan Krishna Pandita. Baginda memiliki kesaktian di mana mempunyai kebolehan berhubung dengan makhluk halus seperti jin dan peri. Demang Lebar Daun merupakan Raja Palembang di Tanah Andalas. Baginda merupakan cucu kepada Raja Surat. Baginda mempunyai puteri yang bernama Raden Ratna Cenderapuri. Baginda merupakan seorang yang sangat setia kepada keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, di mana beliau telah menjemput ketiga-tiga anak Raja Suran di Bukit Siguntang. Baginda juga berusaha bersungguh-sungguh untuk menabalkan putera Iskandar Zulkarnain, seperti Nila Pahlawan dijadikan Raja Minangkabau, Krishna Pandita Raja Tanjung Pura, Nila Utama Raja Palembang. Golongan pemerintah di Melaka.
Sultan Muhammad Shah, atau nama sebenarnya iaitu Raja Kecil Besar yang merupakan anak kepada Raden Tengah. Baginda telah berkahwin dengan anak Raja Pekan, Tun Ratnawati, anak Tuan Perpatih Pemuka Berjajar. Baginda mempunyai putera seramai 3 orang, iaitu Raja Kecil Lambang, Raja Mahkota, Raja Kasim dan juga Raja Ibrahim. Baginda merupakan seorang raja yang adil, baik hati dan sangat menghormati tetamu. Baginda sangat bertanggungjawab terhadap kemajuan kota Melaka. Sultan Muzaffar Shah, atau nama sebenarnya Raja Kasim, yang merupakan anak anda kepada Sultan Muhammad Shah. Baginda memegang gelaran Sultan Muzaffar Shah. Baginda mengahwini anak Seri Amardiraja dan dikurniakan seorang anak diberi nama Raja Abdullah. Baginda telah berjaya menyelesaikan masalah perpecahan di kalangan pembesar hilir Melaka, iaitu antara Tun Perak dan Bendahara Tun Ali. Baginda berpendapat Tun Perak merupakan calon yang lebih layak untuk menyandang jawatan bendahara. Untuk menyatukan kedua-dua belah pihak yang berpecah, Baginda memujuk Tun Ali supaya meletakkan jawatan sebagai bendahara. Sebagai balasan, Baginda berkorban menceraikan permaisurinya, iaitu Tun Kudu, untuk dikahwinkan dengan Tun Ali. Baginda juga mengadakan hubungan diplomatik dengan China. Seterusnya, golongan pembesar. Yang pertama, Tun Perak. Tun Perak merupakan nama peribadi beliau. Tun Perak merupakan anak bendahara Seri Wak Raja. Beliau mempunyai saudara lain iaitu Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Beliau mula dilantik sebagai bendahara pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang memegang jawatan bendahara di bawah pemerintahan 4 orang sultan, iaitu zaman Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Tun Perak tersingkir daripada mendapat jawatan bendahara selepas kemangkatan bendahara Seri Wak Raja. Beliau juga membawa diri ke Kelang, dilantik sebagai penghulu orang Kelang. Gelaran beliau ialah Bendahara Paduka Raja. Namun demikian, beliau juga merupakan ketua angkatan perang yang berani, cekap dan pintar. Beliau juga sebagai pegawai kanan pentadbiran yang cekap menjalankan tugas-tugas mentadbir Melaka. Yang kedua, Seri Naradiraja iaitu Tun Ali. Tun Ali ialah anak mani Purija bersama isterinya Tun Ratna Sandari, iaitu puteri Seri Naradiraja. Adiknya Tun Ratnawati diisterikan oleh Sultan Muhammad Shah. Beliau terlibat campur tangan dalam rampasan kuasa tahta Melaka. Beliau juga bertindak bertentangan adat kebiasaan amalan di Istana Melaka, serta beliau pernah terlibat dalam perselisihan dan perpecahan di kalangan pembesar. Beliau juga merupakan seorang pembesar yang sangat berpengaruh. Yang ketiga iaitu Tun Muntahi. Tun Muntahi merupakan bendahara Seri Maharaja, merupakan anak Seri Naradiraja. Seri Naradiraja wasiatkan anak-anak dipelihara bendahara Paduka Raja. Tun Muntahi merupakan seorang yang saksama, adil, murah, terlalu baik budi pekertinya. Tun Muntahi menjalankan hubungan baik dengan pedagang-pedagang. Beliau juga seorang yang berani dan bijak bermain senjata. Yang terakhir, golongan diperintah. Yang pertama, Han Tua. Nama sebenar Han Tua ialah Daim Melpawah yang merupakan anak kepada Raja Bayung dari Kepulauan Mengkasar. Gelaran Han Tua diberikan oleh Sultan Mansur Shah ketika Han Tua dibawa ke Melaka pada usia 12 tahun. Han Tua merupakan seorang yang bijaksana, berani dan mahir dalam ilmu hulu balang dan penggunaan senjata. Han Tua juga merupakan seorang hamba raja yang sangat setia.
Han Tuah juga berperanan sebagai pengiring dan pegawai kepada Sultan. Yang kedua, Han Jebat. Han Jebat merupakan sahabat kepada Han Tuah. Han Jebat telah digambarkan sebagai penderhaka kepada Sultan. Han Jebat seorang yang tegas dalam pendirian. Yang ketiga, Han Nadim. Han Nadim seorang pahlawan yang sangat bijaksana dan hebat di negeri Melaka. Han Nadim mempunyai bakat dan pandai dalam melukis. Yang keempat, Badang. Badang merupakan seorang hamba yang menjadi kuat setelah memakan muntah hantu.